ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan taufik daripada Allah dapat sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat ikhlas kerana Allah akan dibayar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pagi ini kita sambung kembali kuliah duha kita. Kita menggunakan kitab yang bertajuk Jam'ul Fawaidi wa Jawahirul Qalaidi, karangan Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu taala. Jadi pagi ini kita masuk muka surat 9. Muka surat 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 baris daripada bawah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan dimuliakan dengan kalimah ini, tetapi diturunkan dia kalimah ni di dalam beberapa waktu yang bercerai-cerai. Dan adalah pada awal Islam, menyurat pada permulaannya Islam bismikallah, bismikallahumma, itu yang mula-mula turun, hingga diturunkan firman Allah Ta'ala bismillahi majriha wa mursaha, maka menyurat ia bismillah. Kemudian hingga turun firman Allah qulid'ullaha awid'ur rahman, maka menyurat bismillahirrahmanirrahim. Hingga turun firman Allah innahu min sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini kita masih lagi dalam perbincangan tentang kelebihan bismillah ni. Jadi untuk maklumat, dia kata sebelum awal Islam ni, bismillah ni dia tak sempurna lagi. Maksud dia kalimah yang diturunkan tu baru bismikallahumma, kemudian bismillahi majriha wa mursaha, kemudian qulid'ullah awid'ur rahman, sampailah kalimah innahu min sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baru sempurna. Dia nak cerita bismillah ni, dia turun berperingkat sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru sempurna bismillah. Tu kata bismillah ni dia lebih. Cuma kita ni tak dapat maklumat. Kalau dapat maklumat kita tahulah bismillah ni lebih. Antara yang disebut lebihnya bismillah ni, dia kata buka dalam satu kitab nama dia Daqaiqul Akhbari. Daqaiqul Akhbar, dia kata berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj. Nabi Isra wal Mi'raj, mana perjalanan bawah dan juga perjalanan atas. Jadi ketika Nabi ni di Isra ataupun di Mi'raj ke langit, Allah Ta'ala lintangkan kepada Nabi 4 batang sungai. 4 batang sungai. Ini disebut dalam Daqaiqul Akhbar. Dia kata lailatu usriya bi ila samai urida alayya jami'ul jinani wa ra'aitu arba'atu anhar. Dia kata pada malam aku di Mi'raj ke langit, Allah Ta'ala lintangkan kepada aku sekalian syurga, nampak semua syurga. Kemudian aku nampak 4 batang sungai, kata Nabi SAW. Satu, dia kata sungai yang pertama ialah sungai daripada air tawar, air biasa. Wa nahrun min labanin, dan satu sungai lagi daripada susu, Nabi kata. Dan satu sungai lagi daripada madu, panggil asalin musaffa, madu yang bersih. Itu Nabi kata. Sungai susu, sungai biasa, sungai susu,
Sungai madu dan sungai khamar. Khamar ni arak. Tapi bukan arak macam di dunia ni minum mabuk. Arak di sana dia tak mabuk. Bila Nabi dah tengok sungai tu, kemudian Nabi kata, "Faqultu li Jibril." Maka berkata aku bagi malaikat Jibril ketika itu, "Min aina taji'u hadhil anharu wa ila aina tazhab?" Daripada mana sungai ni keluar? Mana air ni yang 4 batang ni main daripada mana? Nabi tanya malaikat Jibril. Kemudian ke mana dia pergi? Air ni pergi ke mana? Mana Nabi tanya kepada malaikat Jibril. Kemudian kata Jibril, "Tadhhabu ila haudil kautsari." Air ni mengalir pergi ke telaga Kausar. Tahu telaga Kausar? Bukan dekat sini lah. Sini tak ada telaga Kausar. Nama Kausar tu minyak wangi lah Kausar. Air ni pergi ke telaga Kausar. Air ni. Kemudian Jibril kata, datang daripada mana tak tahu. Jibril kata, aku tak dapat maklumat air ni hulu dia kat mana tak tahu, keluar daripada mana tak tahu. Tapi yang aku tahu, ujung dia akan turun di telaga Kausar. Itu saja. Kemudian Jibril kata, wahai Muhammad, minta doa lah kepada Allah supaya Allah Ta'ala tunjuk air ini daripada mana. Nabi pun berdoa. Bila Nabi berdoa, datang oleh seorang malaikat. Bukan malaikat Jibril, malaikat lain, malakun akhar lah. Bila malaikat ni datang, ya Muhammadu, dia kata, wahai Muhammad, pejam olehmu akan matamu. Pejam mata, kemudian buka. Jibril ni, malaikat ni suruh. Jadi Nabi pun pejam lah. Kemudian Nabi buka. Bila Nabi buka, Nabi nampak Nabi ni, diri Nabi ni berada di sebatang pokok kayu. Sajarah, sebatang pokok kayu. Kemudian Nabi tengok di pokok tu, di sisi pokok tu ada sebuah kubah. Kubah yang berwarna putih. Ni nak cerita bismillah ni. Hebat tak hebat bismillah ni. Ada sebuah kubah yang terletak di tepi pokok tu, dan kubah itu berwarna putih, baydha. Walaha babun, dan ada bagi kubah itu pintu, min yaqutatil ahdara, daripada batu permata yang berwarna merah. Pintu dia diperbuat daripada batu permata yang berwarna hijau, bukan merah, ahdara, hijau. Kemudian pintu itu terkunci. Nabi tengok. Kemudian bila Nabi tengok macam tu, Nabi pun nak berpaling lah daripada situ, sebab Nabi kata, mungkin daripada sini. Nabi nak keluar lah daripada tempat tu. Kemudian berkata Jibril, berkata malaikat yang suruh Nabi pejam mata tadi, dia kata, lima la tadkhul fiha, kenapa kamu tidak masuk dalam dia? Mana malaikat ni suruh Nabi masuk, pintu terkunci. Lepas tu Nabi kata, macam mana aku nak masuk, disedangkan di pintu tu ada kunci? Kata Nabi kepada malaikat. Dia kata, kemudian malaikat tu berkata kepada Nabi, bagi engkau ada kunci dia. Mana kunci itu ada di padamu, kata malaikat tu. Kemudian Nabi tanya, aina huwa, di mana kunci tu? Dah nak suruh aku masuk, pintu kunci. Lepas tu hang kata kunci ada kat aku pula. Di mana kunci tu? Nabi tanya. Faqala, maka berkatalah malaikat tu, huwa kunci tu, Bismillahirrahmanirrahim. Kunci tu ialah kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Kunci nak masuk dalam kubah tu, dalam kubah putih, ialah kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pun baca Bismillahirrahmanirrahim, terbuka lah pintu tu. Bila terbuka pintu tu, Nabi nampak sungai yang 4 batang tu, dia kata tajri, berlari, maknanya dia keluar daripada 4 penjuru kubah tu. Kubah tu ada 4 penjuru, jadi setiap penjuru tu keluar air yang Nabi tengok tadi tu, sungai air tawar, susu, madu, arak tu, Nabi tengok keluar daripada dalam kubah. 4 penjuru kubah tu, ada kata ni, penjuru ni keluar air, penjuru ni keluar, penjuru tu 4 penjuru keluar.
Kemudian Nabi pun, faham dah, keluar daripada situ. Nabi pun berkehendak nak keluar daripada kubah tu. Bila Nabi nak keluar, kata malaikat tadi, ya Muhammadu, hal ra'aitu, adakah telah melihat oleh engkau? Nabi kata, ra'aitu, ya, aku melihat. Faqala unzur sanian, kata malaikat pula, tengok kali yang kedua. Tadi hang tengok dah kan, daripada penjuru tu keluar air kan, tengok pula kali kedua. Fanazartu, kata Nabi, kemudian aku lihat. Faizan, maka tiba-tiba ala arkanil kubbati, di atas 4 penjuru kubah tadi, maktubun bismillahirrahmanirrahim, tertulis kalimah bismillahirrahmanirrahim. 4 penjuru ni ada tulis kalimah bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan cerita Doraemon lah. Dia kata Doraemon lah. Ini Allah Ta'ala tunjuk lebihnya bismillah. Cuma kita ni kadang-kadang buat biasa kan, padahal kelebihan dia banyak. Bismillah ni. Tengok ni. Fara'aitu nahrul ma'i, maka aku lihat air tawar tadi, yakhruju min mim bismillah, keluar daripada huruf mim bismillah. Ni nak cerita ni. Benda ni memang tak ada lah, ni yang kita sebut. Nabi masuk dalam kubah, nampak 4 penjuru, air keluar daripada 4 penjuru tu. Kemudian malaikat suruh Nabi tengok betul-betul kat penjuru tu. Bila Nabi tengok, rupanya tertulis kalimah bismillahirrahmanirrahim. Nabi perhati betul-betul, tengok di huruf mim tu keluar air tu, air tawar tu yang mengalir dalam syurga tu, di huruf mim. Wa nahrul labani, dan bermula air susu pula, min ha'illah, pada kalimah ha, pada Allah tu, bismillahi tu. Mim tu air tawar, ha tu air susu. Pernah dengar itu? Tak pernah dengar kan? Saya pun baca ni. Saya mak bagi tadi, oi, dahsyat. Ni kata mengaji untung ni. Kita orang baru tengok benda ni. Oh, gitu. Dalam Daqaiqul Akhbar tu. Kemudian wa nahrul khamri mim mimi rahmani, air arak pula keluar daripada huruf mim yang ada pada Rahman. Bismi tu, mim pertama tu yang ada pada bismi tu air biasa, air tawar. Huruf ha yang pada Allah tu, bismillahi tu, kita baca kan, hi tu keluar air susu. Kemudian bismillah, huruf mim yang ada pada Rahman, kan kita baca panjang kan, Rahman, mim tu keluar air arak. Bukan air ketum, air arak. Tapi arak ni bukan arak dunia, arak syurga. Dia tak busung, dia tak mabuk, dia sedap. Kemudian wan nahrul asal, dan air madu tadi, min mimi, daripada huruf mim rahim. Huruf rahim tu ada huruf mim. Mim tu keluar air madu. Tu bismillah. Ni kita baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tu kelebihan dia. Air dalam syurga ni keluar daripada huruf mim tu. Tuan-tuan main-main lah. Tu bismillah ni hebat. Tu kadang-kadang orang cerita bismillah ni nampak biasa. Cuma kita ni kalau pergi suruh orang jampi tok bomo baca bismillah saja, okey balik terus. Dia kata ni, ustaz tolong jampi sikit, anak saya nak periksa ni. Ustaz pun ambil ayat bismillahirrahmanirrahim. Nah, agak-agak kita kata apa? Dia kata takkan bismillah ya? Oh, tak bismillah saya berhenti. Bermakna kelebihan bismillah tu banyak. Cuma kita ni tahu tak tahu je. Tengok dalam kitab kita ni cerita kelebihan bismillah je. Yang lain dia tak cerita bismillah. Lepas tu baru auzubillah apa bala lah sebelum tu. Ni kelebihan bismillah, nampak? Dan untuk maklumat kita baca kitab kita ni, dia turun berperingkat-peringkat tapi tidak diberi semua nabi bismillah ni sampai habis. Nabi kita je. Bila nabi kita dapat kalimah bismillah ni komplit, bismillah ni juga untuk umat dia. Nampak tu, kita bila benda baik mula dengan bismillah. Kelebihan tu ada di situ. Tengok kitab itu. Tu antara maklumat bismillah ni. Hebatnya. Kemudian dia kata syair. Sya'run, mana syair. Orang Arab ni dia tak ada lah rap. Dia syair zaman dulu. Dia minat syair. Macam kita lah minat lagu kan.
Oh lagu gini-gini, lagu klasik tak klasik lah. Waktu radio dia ada radio klasik, radio retro benda aku tak tahu lah. Macam-macam radio ada lah ni. Lagu macam-macam lagu. Orang Arab dulu dia bukan gerti lagu, dia syair saja. Dia minat syair. Tengok syair bismillah ni. Bermula bismillah itu terlebih harum daripada kasturi dan ambar. Ni syair ni. Kena buatlah rentak syair sikit. Bukan aku mengerti rentak dia macam mana. Saya tak kerti, saya baca boleh. Dia kata kita nak buat ayat tu macam mana bunyi-bunyi, bagi lenggok-lenggok sikit lah syair kan. Tapi saya tak kerti lah bahasa syair. Dia dalam ilmu bahasa Arab ni dia ada ilmu arut. Ilmu arut dia panggil. Ilmu arut ni ilmu untuk timbang syair ni, dia ada bunyi. TikTok sikit lah bunyi dia tu. Bukan TikTok hak jenis tu. Ada bunyi macam lenggok-lenggok sikit. Biasa dulu masa duduk pondok dulu, kami duduk menghafal Jurumiyah kan, kitab Jurumiyah tu ataupun Jawahar Tauhid tu kan, Ummu Barahim tu. Duk apa ni dia buat lagu, mudah ingat. Cuma yang saya ingat dulu tu masa duk menghafal tu, menghafal fi'il amar satu huruf. Fi'il ni dia ada 3. Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Kan? Jadi nak beringat fi'il amar ni dia banyak. Cuma fi'il amar yang satu huruf saja. Macam kita kata dalam bab semayang kan, kalau siapa-siapa tengah semayang dia sebut qi dan dia faham makna qi tu, batal semayang dia. Pasal satu huruf ada makna. Qi, huruf qaf tu, huruf qaf bagi bawah, qi, satu huruf je. Itu fi'il amar tu. Fi'il yang menunjukkan suruh. Makna dia pelihara olehmu. Qi tu. Dulu masa duk pondok duk hafal lah, ada 10 huruf. Li, qi, ni. Tu dia huruf-huruf yang menunjukkan fi'il amar. Tak reti pun tak apalah. Kan, dengar je. Masa nak beringat, kami buat syair untuk benda tu. Jadi bila hafal dengan cara lagu, dia mudah ingat. Itu dipanggil ilmu arut. Biasa dulu masa ngapal saya ingatlah ni. Inni aqulu liman turja syafa'atuhu ki mustajiraki huquqiqina. Itu. Dia ada sikit tu. Jadi bila kita mengapal macam tu, dia senang ingat. Kalamuna lafzun mufidu kastaqim. Itu alfiah. Dia pun buat lagu. Dalam istilah ilmu ni dipanggil ilmu arut. Ilmu arut, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun gitu. Yang ni kita tak kerti nak buat bismillah itu tak kerti ya. Nak buat rentak tu tak kerti. Mungkin Kemar dia kerti lah, pasal dia ahli bidang tu. Dia mungkin kerti. Jadi kita baca biasa lah syair ni. Bermula bismillah itu terlebih harum daripada kasturi dan ambar. Hakikat dia bismillah ni hebat. Kalau dari segi wangi dia, wangi lagi pada kasturi, wangi lagi daripada ambar. Ambar ni sejenis wangian jugalah. Wangian ambar. Biasa kita dengar kasturi, kita dengar apa, nama-nama wangian ni apa, za'faran, benda tu, ambar. Dia kata bismillah ni kalau kita buat kajian betul-betul, dia lebih wangi daripada kasturi lagi. Makna dia kelebihan bismillah ni hebat sungguh. Orang suka lah. Macam kasturi ni nisbah bau, wanginya. Bismillah tu sebenarnya wangi lagi. Dan terlebih bercahaya daripada matahari dan qamar yang munir. Dicampur Arab sikit. Munir ni terang lah, bercahaya. Kalau hakikat sebenar, bismillah ni lebih lagi cahaya dia daripada matahari dan bulan. Sebab kita dua lampu ni, matahari dan bulan ni, dua makhluk yang Allah Ta'ala jadi, dan ada kelebihan masing-masing lah matahari dan bulan. Cuma bila berlaku gerhana bulan, gerhana matahari, kita disunatkan semayang gerhana. Kerana nak beri kita nampak kekuasaan Allah ni hebat. Cahaya matahari pun dia boleh lindung. Yang hebat matahari, sebab dia matahari ni, dia cahaya dia sebenarnya tak hilang, dia tetap ada, cuma dilindung tu kita tak nampak.
Sebab itulah ulama buat kitab, bila semayang gerhana dia guna huruf kaf. Usolli sunnatal kusufi. Kan biasa kita semayang gerhana kan, dia guna huruf kaf, kusufil syamsi, kusufis syamsi. Kalau bulan dia guna huruf kha, betul? Usolli sunnatal khusufil qamari. Boleh faham tak tu? Kenapa dia guna? Bukan saja-saja. Padahal gerhana bulan dengan gerhana matahari ni satu bab. Duduk dalam satu bab. Bila sebut gerhana bulan, gerhana matahari. Cuma kalimah tu nak beri kita faham, bila gerhana matahari, cahaya dia tak hilang. Cahaya dia masih ada di matahari tu. Hakikat dia, cahaya dia duduk ada. Cuma terlindung. Bulan pi lindung situ, tak nampak cahaya tu. Ataupun awan, jadi gerhana. Kalau gerhana bulan, cahaya dia memang hilang. Sebab dia guna cahaya matahari. Dia bukan cahaya diri dia. Matahari yang bagi cahaya kat dia. Boleh faham tak? Sebab tu ulama bubuh kalimah tu, supaya kita reti beza lah. Kusufil qamari dengan khusufil kusufil syamsi, khusufil qamari. Itu beza dia. Buka dalam kitab Sabilal dia sebut sikit. Dan baru ni saya pergi ada program di Ipoh ni. Kebetulan lah, bukan kita nak pergi program tu, tapi kebetulan kita ada di Ipoh. Jabatan Mufti anjurkan satu program, panggil penceramah daripada Johor. Ustaz tu duduk keluar TV 9, Ustaz Hanafiah, Haji Hanafiah bin Abdul Razak. Pakar falak rujukan Jakim. Jakim ni kalau bab falak tanya dia lah. Dia ni anak murid Bakti. Dulu dia masa saya duduk pondok, saya budak-budak lagi lah, dia dah ustaz dah. Dia mengajak di pondok. Jadi kebetulan saya ada Ipoh, saya pergi ya, program tu. Dia cerita bab gerhana matahari, gerhana bulan ni. Kemudian dia ceritalah macam mana kita tanam pokok nak beri hidup semua ni. Dia cerita maklumat lah. Kan? Sebab dia antara yang pakar lah bidang. Kalau kita hari ni ilmu astronomi kan, dia beza sikit, itu sains, cara sains. Sebab tu dalam kitab Sabila dia kata matahari duduk langit yang keempat, bulan duduk langit dunia, langit pertama, matahari duduk langit keempat. Dia sebut lah. Jangan saya sebut sikit. Cara nak beri pokok kita tanam hidup, dia kata mesti pokok tu dapat cahaya isyraq ni. Cahaya isyraq, waktu isyraq. Kan syuruk matahari naik. Maksud dia nampak ujung matahari. Bukan bulatan, ujung matahari tu nampak. Dia panggil syuruk. Syuruk waktu keluar matahari. Bulatan matahari tu naik, ujung dia nampak. Itu panggil syuruk. Lepas pada syuruk, dia ada waktu lagi. Isyraq, dia ada waktu duha. Dia ada sebutlah istilah-istilah waktu tu. Cuma saya nak sebut kat tuan-tuan yang gini. Kalau tanam pokok, pastikan pokok tu dapat cahaya syuruk tu. Isyraq tu. Lepas pada syuruk tu. Lepas pada syuruk kan, contoh 6.59 syuruk kan. Setengah jam pada tu biasanya waktu duha. Boleh faham tak? Waktu duha. Waktu tu. Cahaya dapat daripada waktu tu sampai nak gelincir. InsyaAllah pokok tu subur, dia kata. Ni saya nakal lah daripada dia. Dia kata subur. Kemudian kita nak tanam tu beradap kiblat. Jangan pokok tu beradap kiblat pula. Pokok ni kita dah buat teres dah, nak beradap ke mana? Kita nak pusing teres tu. Makna dia kita tu beradap kiblat, tanam. Masa tu beri kenal cahaya tu. Tu orang tua-tua dulu dia buang-buang pokok keliling takut tak dapat cahaya tu. Cahaya apa tu? Cahaya isyraq tu lah. Faham tak tu? Ada orang-orang setengah orang-orang kampung ni, bila anak kena kuning dia ambil waktu duha kan. Nampak tu? Bukan saja-saja tu. Memang ada lah benda tu. Bila kita belajar ilmu tu, dia ada lah benda tu. Ada kelebihan dia. Cahaya-cahaya. Tu macam hujan, ada kelebihan. Dia cerita lah. Jadi serenok pula kita dengar ilmu tu. Rasa nak ngaji pula. Ilmu falak. Dulu kita tak minat kan. Bila kita pergi tu, sampai lah ilmu falak ni. Tu yang dia bagi kat saya ni, maklumat ni. Bukan dia bagi kat kita je, semua yang hadir lah 100 orang tu. Tak sampai lah, lebih kurang lah. Matahari nak gerhana, dah ada siap dah tarikh dia. Kita gerhana ni nanti kan. Sebab tu bila kita tengok, Jabatan Agama buat keluar, okey, pada sekian-sekian bulan akan berlaku gerhana. Dia tahu di mana?
Dia pada dapat dah benda tu. Tuan-tuan ingat apa? Semua dah ada dekat pejabat agama lah. Tarikh tu. Tarikh akan berlaku gerhana tu. Pasal dia berulang. Dia akan berulang balik. Pasal laluan dia patah balik. Faham tak? Okey, dia masyrik, matahari keluar. Masyrik pergi ke maghrib. Tu laluan tu. Jadi dia patah balik, pergi ke tempat sini balik. Jadi benda ni akan berulang. Mungkin 3 tahun sekali, mungkin 2 tahun sekali. Tengok pada masa. Sebab tu penyakit ni, COVID ni, kan, dia cek. Bermakna zaman dulu ta'un. Berapa tahun berapa? Dia cek balik penyakit dulu. Dia berulang. Cuma penyakit dia berbeza. Nampak? Dia ingat molek tu. Tak apalah cerita yang tu. Tak reti pun tak apa, dia kata. Dan kita pun dengar. Dia kata tak faham pun tak apa. Macam tu lah, tak faham pun tak apalah. Kan, cuma nak sebut, asal nak sebut matahari ni, cahaya dia, bulan pun ada cahaya. Tapi bismillah itu lebih bercahaya lagi hakikat dia daripada matahari dan bulan. Itu kita sebut sikit ilmu falak tu, berkenaan dengan matahari dan bulan. Boleh belajarlah ilmu falak dia panggil. Boleh panggil sini. Kalau ada program apa-apa, boleh panggil dia. Buat program falak. Boleh panggil. Cerita kat Ustaz Jeffrey. Tapi mungkin kenal. Pasal dia salah seorang yang buat kuliah dalam TV9. Ustaz Jeffrey pun salah seorang mungkin kenal. Boleh buat satu program panggil. Mari sini. Buat program ilmu falak. Dia banyak pi Penang, pi mana. Boleh panggil dia. Boleh panggil dia. Dia kata kalau apa-apa WhatsApp dia kata. Dia kata WhatsApp. Dia pun terkejut. Dia kata Pak Teh suruh dia jaga lembu. Zaman dia duduk pondok dulu. Lembu tu ada 12 ekor. Pak Teh suruh dia jaga. Dia jaga lembu tu sampai keluar zakat. Membiak 30 ekor. Dia jaga lembu tu. Dan dia kata Pak Teh ni hebat tak hebat. Dia cerita dah ni, live ni. Dia kata Pak Teh pernah cakap dekat dia, tahun ni buah manggis tak jadi kecuali yang kita. Bermakna semua orang kampung tak jadi manggis, hak Pak Teh je jadi. Ni saya cerita. Dia cerita. Makna dia, kawasan rumah Pak Teh tu ada pokok manggis, pondok tu ada pokok manggis banyak. Jadi hak pondok tu je berbuah. Hak orang kampung semua tak ada buah. Ilmu tu falak. Dia betul dia cerita yang paling menakjubkan sekali. Dia cerita tengah duk mengajar ni, Pak Teh tengah mengajar lah ramai anak murid ni. Asal berhenti. Pak Teh berhenti mengajar. Pak Teh kata sekejap lagi Nafiah cari 2-3 orang kita pergi kebun. Berhenti mengajar, pergi kebun. Lepas tu sambil nak pergi tu tanyalah ada apa Pak Teh. Dia kata rimau masuk kebun. Pak Teh kata rimau masuk kebun. Tengah duk mengajar ni, dia berhenti. Dia kata, sekat ni Nafiah, cari 2-3 orang, kita pergi kebun. Dia tak cerita masa dalam tu. Bila dia dah pergi dalam perjalanan, Ustaz Nafiah tanya, ada apa Pak Teh ni? Dia kata, tadi tengah mengajar, rimau masuk kebun. Macam mana boleh tahu? Rimau masuk kebun. Pak Teh pergi tu, rimau lari. Dia kata, orang alim ni, bukan ni, rimau pun lari. Allah Ta'ala bagi kelebihan. Tu Pak Teh dia boleh tahu. Ilmu falak dia ada. Ustaz Nafiah lah cerita ni. Tu kelebihan orang alim. Hebat. Tu ustaz apa? Yang meninggal, Ustaz Rifai kan. Arwah ustaz Tuan Guru Haji Rifai. JK Fatwa negeri Kedah. Tu antara orang yang hebat tu. Tapi dia slow tasawuf kan. Orang rujukan ilmu tasawuf ni kat dia lah. Hebat dia. Kadang-kadang kita pun tak tahu kelebihan orang alim. Cuma kadang-kadang Allah Ta'ala tunjuk kat kita, nampak. Tengok orang hadir jenazah dia macam mana. Mayang 2 kali masjid. Di pondok lagi sebenarnya. Ramainya orang manusia. Hebat. Okey. Lajak jauh dah kita tu. Matahari ke mana? Kan? Matahari dan bulan. Berhenti tu. Maksud dia hakikat sebenar cahaya bismillah itu lebih hebat daripada cahaya matahari dan bulan. Dan dengan dialah, dengan bismillah ni faham betul-betul kelepasan daripada neraka yang bernama sa'ir. Kalau kita baca bismillah betul-betul faham makna dia, maksud dia, itulah kalimah yang boleh melepaskan kita daripada neraka. Pasal di situ ada kalimah Rahman, amat pemurah, Rahim, amat kasih sayang. Rahim tu melepaskan kita daripada neraka, masuk syurga.
Ini kena faham. Bukan duk baca bismillah semayang apa dah. Ini nak cerita faham bismillah tu hakikat dia boleh melepaskan kita daripada neraka. Kasih sayang Allah, kan? Duduk dalam Rahman tu, Rahim tu kita dah bincang dulu tu. Dan dengan dialah, dengan bismillah ni dapat melihat akan Malik, Malikul Aliyul Kabir. Maksud dia raja yang maha tinggi lagi maha besar, Allah lah. Bismillah ni juga anak kunci untuk kita melihat Allah di dalam syurga. Bukan Allah dalam syurga, kita tu dalam syurga. Mana dia tip untuk melihat Allah ada pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kaji faham betul-betul, Bismillah ni lebih dia. Tahu tu. Bermula bismillah itu memerintahkan segala arifin. Bismillah tu boleh memerintah segala arifin. Dengan nama Allah, boleh pegang semua orang alim. Sebab tu nanti ke depan, kita akan baca ke depan sana, berlaku pada zaman Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir ni ada setengah ulama dia kata Nabi, ada setengah kata orang soleh. Tapi kita ambil tang Nabi tu. Pasal kita sebut masyhur dah Nabi Khidir kan. Zaman Nabi Khidir alaihi salam berlaku satu peristiwa yang mana Nabi Khidir ni dia terpaksa jual diri dia jadi hamba. Kerana ada seseorang dia main minta kepada Nabi Khidir makanan dengan menggunakan nama Allah. Nampak dia sebut ni? Bermula bismillah, bermula nama Allah itu memerintahkan segala arifin. Kalau orang yang duduk level soleh baik ni dengan Allah ni, bila orang sebut nama Allah, dia tak lepas nak tolak. Tu hebat bismillah. Ni saya nak sebut, cerita ni berlaku pada zaman Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir ni dia sepupu Iskandar Zulkarnain. Nabi Khidir ni sepupu lah, sepupu. Bahasa kita lah sepupu lah. Belah mak Iskandar Zulkarnain, belah mak dia. Bermakna Nabi Khidir ni dilantik jadi menteri pada zaman Iskandar Zulkarnain. Dan Nabi Iskandar Zulkarnain ni dia beriman di bawah syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Iskandar Zulkarnain ni. Jadi dia ada seorang menteri, menteri dia tu sepupu dia, Nabi Khidir alaihi salam. Bila dia lepas semua jawatan dia bawa diri Nabi Khidir. Sampailah Allah Ta'ala kekalkan dia, Nabi Khidir alaihi salam. Jadi satu hari ada orang bertemu dengan Nabi Khidir. Dia kata kat Nabi Khidir, dia kata, wahai Tuhan, dengan nama Allah berilah saya sedikit makanan. Dia guna nama Allah dekat Nabi Khidir. Nabi Khidir ni dengar nama Allah tu pengsan Nabi Khidir. Bila pengsan, tak apalah, sedar daripada pengsan, dia kata, wahai orang yang minta ni, aku tak ada apa nak bagi kat hang. Aku tak ada apa nak bagi kat hang kecuali jiwa aku. Lah macam ni lah, ambil aku ni pi jual. Nabi Khidir, hang bawa aku pi jual, kemudian harga yang hang jual aku tu, ambil duit tu beli makanan. Sebab aku tak mampu nak tolak hang, sebab hang guna nama Allah. Nampak ni sebut bermula Allah, bismillah itu, Allah yang ada pada bismillah tu, nama Allah tu lah, memerintahkan segala arifin. Orang-orang wali ni atau kekasih-kasih Allah ni, dia takkan boleh tolak kalau orang guna kalimah Allah. Sebab tu kita hari ni kalau orang guna agama ke apa-apa, tak lepas, kena tipu je. Pasal kalimah tu. Saya nak sebut wali-wali ni, bila sebut nama Allah dia tak lepas, termasuk Nabi Khidir. Jadi yang orang hak minta sedekah ni pun bendoi dalam bahasa kita. Dia pergi jual sungguh Nabi Khidir. Ni kata kita nah, dia terdesak lah. Dan dia mungkin dia tak tahu tu Nabi Khidir ke apa. Dah Nabi kata, okey, hang jual tubuh aku, hang jual jiwa aku, nanti hang ambil duit ni beli makanan. Dia pun bawa Nabi Khidir pergi jual. Jual-jual dapat lah harga tu. Dia pun beli makanan. Jadi Nabi Khidir ni jadi hamba dengan sebab dijual oleh seorang pemuda ni. Pasal Nabi Khidir bagi diri dia kat pemuda tu. Nampak tu wali. Siapa yang beli Nabi Khidir? Saham ibnu Arqam nama dia. Saham bin Arqam beli. Bila beli,
dah dia beli hamba, dia suruh buat kerja. Dia bawa balik rumah dia. Bawa balik rumah dia, belakang rumah dia ada kebun. Dia ada kebun. Kemudian belakang kebun tu ada bukit. Dia kata kat Nabi Khidir, dia tak kenal. Dia kata ni, hang nampak tak bukit belakang? Hang bawa ni, tukul ni, hampir katok batu besar tu, bawa balik ke kebun. Jarak daripada situ nak pi bukit tu 3 batu. 3 batu, bukan 3 kilometer. Nabi Khidir pergi, ambil batu apa semua, katok semua siap, bawa balik ke kebun. Dan tuan dia ni, Saham ni, dia keluar rumah dan dia balik lewat. Sepatutnya dia balik awal, hari tu dia balik lewat. Bila dia balik lewat, dia pergi rumah dia. Dia tanya orang rumah dia. Dia kata, ada hantar makanan dekat pekerja aku di bukit sana, di kebun. Tak tahu abang beli pekerja masa bila? Mereka tak hantar makanan sebab mereka tak tahu. Kata suami mereka ni ada hamba. Jadi dia pun rasa kesian lah. Dia pun suruh bini dia isi makanan. Nak pergi kat hamba tu, Nabi Khidir lah. Dia ingat duk buat kerja tak siap je tu. Dia pun pergi tengok, semua batu yang dia suruh katok tu dah ada dalam kebun. Siap, komplit. Bermakna batu besar yang dia suruh pukul ni, Nabi Khidir dia buat balik semua dah. Siap. Dan dia cari Nabi Khidir, tak nampak. Tiba-tiba dia tengok di hujung sana, tengah semayang. Nabi Khidir tengah semayang. Bila tengah semayang, dia tunggu Nabi Khidir selesai semayang. Dia sampai masa Nabi Khidir semayang, dia duduk fikir dah. Dia kata, ni mesti hebat orang ni, bukan calon-calon orang ni. Mesti hebat ni, sebab buat kerja macam ni cepat sangat. Mana ada orang boleh buat kerja macam ni, batu sak je duduk mari sini, biar betul. Tu saya tambah lah ayat tu. Dia faham ayat biar betul mana kan. Dia kata, wih pelik ni. Kemudian dia tunggu Nabi Khidir siap semayang. Dia tanya, hang siapa? Cerita, hang ni siapa? Nabi Khidir, aku ni hamba Allah dan hamba engkau. Ni dia kata dekat Saham ni. Kemudian Saham ni tak puas hati. Dengan nama Allah, siapa hang? Nampak dia guna nama Allah ni. Nampak ni nak cerita ni. Dengan nama Allah, siapa hang? Jadi Nabi Khidir tak lepas lah bila dia sebut nama Allah. Nabi Khidir pun cerita, aku Khidir. Pengsan terus Saham ni. Pasal terkejut dengan nama Khidir tu. Pasal dia tahulah Khidir ni apa. Bila dia sebut kata aku Khidir, pengsan terus Saham. Tak lama sedar dia. Dia kata, maafkan saya. Saya tak tahu sungguh, kata tuan ni Khidir. Maafkan saya. Tolonglah berdoa, minta kepada Allah ampunkan dosa saya. Saya silap, saya tak tahu. Lah ni saya merdekakan tuan. Dia merdekakan Nabi Khidir. Ni yang saya nak sebut ni. Itu yang dia kata, bismillah itu memerintahkan segala arifin. Nampak tak tu? Orang-orang yang dekat dengan Allah ni, bila kita sebut nama Allah, habis terus. Dia tak lewat pada, dia terpaksa terima. Bukan sebab kita, sebab nama tu. Nama Allah tu bagi dia hebat. Bismillah. Nampak tak tu cerita tu? Tak faham? Tak faham pun nak buat apa. Tak apalah. Ni macam tu. Contoh dia. Tu syair bismillah tu. Bermula Rahman, Tuhan Rabbul Alamin. Rahman tu pula Tuhan yang mengatur sekalian alam. Dia yang atur. Sebab tu ni duk berlaku COVID-19 apa tu, Allah Ta'ala atur lah. Bila Allah Ta'ala atur, kita kena minta kat dia. Kita nak bawa SOP tu tak ada masalah, itu bagus. Itu cara usaha kita di dunia. Betul tak? Kita nak tak mau bagi meribak, kita buat SOP lah, apalah, cek tembak dahi lah, kan? Tulis nama, suhu semua cukup supaya benda ni terkawal kan. Dalam masa yang sama, kita minta tak doa kepada Allah. Kita pergi tak jumpa orang alim ke orang hebat-hebat, suruh doa, ada tak? Cuba kita fikir tengok benda tu. Ini kita buat sendiri ni, kita berdoa. Orang yang makbul doa tu, orang-orang tok guru, kita pergi jumpa lah. Pergi jumpa orang alim tu, tolonglah berdoa bagi kami ni. Apa salahnya? Kau nak kena bayar. Betul tak? Nak minta doa, pasal kita tahu doa kita belum tentu makbul. Tu yang berguling lagu mana pun tak makbul juga. Minta orang alim, tok guru ni pergi jumpa. Kan ramai dalam Malaysia ni tok guru. Di Kedah ke, di Perak ke, di mana ke pergi jumpa. Tok guru tolonglah berdoa, minta Allah Ta'ala angkat wabak ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makbul.
Nampak tak? Dalam masa yang sama kita buat gitu. Pasal Allah yang mengatur benda ni. Kita duk buat benda ni tak ingat Allah. Duk ada situ. Nampak tak? Kena main peranan ni. Cari orang alim ni, kadang-kadang nak cari orang alim bila time anak nak periksa. Nak buat air penawar lah benda lah, penerang hati lah. Kan? Anak kaki ketum. Memang tak terang. Kita nak minta ni. Tu nampak. Rabbul Alamin, yang mengatur sekalian alam. Apa yang berlaku di alam ni dia tu. Dan saya tanya Ustaz Nafiah ni, berapa lama wabak ni? 2 tahun. Ni ilmu falak. 2 tahun. 2 tahun ni dia kata bersih. Sebab taun, dia cek balik taun penyakit dulu tu dia hilang. Bersih betul-betul 2 tahun. Gak-gak lagu mana kita? 2 tahun. Pui. Dengar-dengar 2 tahun tu. Biar dia kata 2 tahun ni bersih. Mungkin setahun lebih tu dah boleh pergi. Mungkin tahun ni dah boleh pergi haji. Dia kata mungkin dah boleh pergi. Cuma nak kata bersih betul jadi biasa dah mungkin 2 tahun. Dah baru 8 bulan, baru 7 bulan. Sabar noh. Nanti kita mikir kan, ni nak buat pula kan. Tahu lah. Tempat saya pun ada dah. Yang main-main Pekalau Hulu. Tapi saya jangan duk tengok lain macam. Okey. Kan sebab saya tak ada kenal lah, bukan duk kontak rapat. Jauh lah. Dia balik Sabah. Cek kena. Tapi cek pertama negatif, cek yang kedua positif. Dan mungkin dah jadi 4 kes di Pekalau Hulu. Pekalau Hulu ni kecil je. Baik, saya keluar dulu. Risau anak bini kan. Tapi kena banyak doa lah. Mai ajak pun semua minta Allah Ta'ala lindung. Bukan kita saja, tapi minta untuk kita dulu. Untuk keluarga kita dulu. Lepas tu baru untuk orang lain. Ni duk minta untuk orang lain, kita kena. Minta. Cuma Allah Ta'ala yang atur semua benda ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rahmat. Clear. Ya. Dan Rahim ialah Tuhan Raufun. Yang lemah lembut. Rauf ni maha lemah lembut. Lagi amat latif, dia kata, bagi segala mukminin. Rahim pula Tuhan yang mesra. Kalau bahasa Melayu kita sebut yang kesihan belas. Yang lemah lembut. Rahim ni lah. Rahim ni ialah Tuhan yang bersifat dengan kasih mesra, mengasihani tu lah. Ataupun yang amat lemah lembut, tapi bagi segala mukminin, orang yang beriman saja. Sebab tu Rahim tak semua orang dapat, melainkan orang itu beriman sahaja. Dia akan dapat lemah lembut Allah, kasih sayang Allah. Rahman, pemurah Allah, semua orang dapat. Rahim ni dalam bismillah tu ada Rahim kan. Rahim ni untuk khusus bagi orang mukmin sahaja. Tak ada mukmin tak ada. Bermula bismillah itu sebaik-baik asma. Asma tu nama, segala nama. Dan bismillahillazi la yadurru ma'asmihi da'un fil ardi wala fis sama'. Tak ada ubat kan, dawak, penyakit, ubat, melainkan Allah. Itu bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Itu dah baca tu kan. Bismillah 7 lah, bismillah apa lah, 21 lah. Ni. Kemudian dan bismillah itu Allamul Ghuyubi. Allamul Ghuyub. Yang maha mengetahui segala yang ghuyub, yang hilang, yang kita kata tak nampak. Dan Rahman itu Tuhan Sattarul Uyub. Rahman ni Tuhan yang menutup segala aib. Sattar ni mana tutup. Uyub, aib, cacat celah kita ni Allah Ta'ala tutup. Dan Rahman itu Tuhan Ghaffaruz Dzunub, Tuhan yang maha mengampun segala dosa-dosa. Rahman. Ya Rahman tu buat dosa tu. Untuk mengampun segala dosa. Ghaffar, maha mengampun. Dzunub, segala dosa. Maka barang siapa ada di dalam hatinya itu bismillah, alimun. Dia ni tahu.
Dan agamanya itu mustaqim, agama dia lurus. Siapa-siapa yang ada bismillah dalam hati dia, agama dia selamat. Siapa-siapa yang ada bismillah dalam hati dia, dia akan dapat ilmu, alim, mengetahui. Dan perkataan bismillahirrahmanirrahim, dan perkataannya seseorang yang ada dalam hati dia bismillah, ialah bismillahirrahmanirrahim. Dia akan keluarlah kalimah tu, pasal dia ada dalam hati dia bismillah. Apa pun bismillah, 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 gitu. Maka ialah sirrah, dia kata, Muhammadin di dalam jannatin na'im. Bismillah ni juga rahsia, ataupun sesuatu yang rahsia, menjadi rahsia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam jannatin na'im, dalam syurga yang bernama Na'im, Jannatul Na'im itulah. Ini syair ya. Bermula bismillah permulaan tiap-tiap amrun, pekerjaan. Dan dengan Rahman diharap akan tiap-tiap kullu khair. Kullu khair, tiap-tiap kebajikan kita sebut Rahman. Dan dengan Rahim diampun dosaku dan dapat kesukaan pada hari Hasyrun, hari yang dikumpulkan manusia di mahsyar itu. Itu syair dia. Habis syair bismillah. Itu syair-syair yang berkaitan dengan bismillah. Habis tuan tu. Kata musannif sikit. Bermula terlebih jauh pada fikir hati orang yang tiada salim. Fikir hati orang yang tiada salim dan jalannya itu tiada mustaqim akan yang tiada mengucap bismillahirrahmanirrahim. Ingat boleh. Orang yang tak ada perkataan bismillahirrahmanirrahim ni, orang ni tak betul. Maksud dia, jalan dia selalunya tak lurus. Tak jadi straight. Mustaqim ni lurus. Sebab tu orang yang rajin amal bismillah ni, agama dia lurus, cantik. Tu kita jangan tinggal bismillah. Nak makan kan, nak pakai kan, nak apa, baca bismillah. Pasti orang yang ada dalam hati dia bismillah ni selamat dia. Orang yang ada dalam hati dia bismillah ni, agama dia lurus. Tapi kalau tak ada, macam ni jadi dia, tak selamat. Tu kadang-kadang bab makan. Tu dia cerita dah. Kadang-kadang nak cerita selamat kita ni, baca bismillah, pecah cawan. Nampak tak? Allah Ta'ala nak bagi selamat kita. Kalau kita minum terus tak baca, santau ke benda, tu orang duk kena tu. Kena ilmu pelik-pelik ni. Kita tak amal bismillah. Kita duk amal selalu bismillah ni. Makan apa pun bismillah, makan apa pun bismillah. Allah Ta'ala selamatkan kita. Tu salim. Tapi kalau orang yang tak ada bismillah ni, tak selamat dia. Sebab tu kena amal bismillah ni. Kan? Kekal kan. Buat apa bismillah? Nak baca kitab bismillah, nak masuk bismillah. Selamat. Nak pakai kasut bismillah, nak buka kasut bismillah. Amal bismillah. Melainkan kalimah yang kita kena baca dah ada dah dalam syarak ni, suruh baca benda lain, itu tak apa. Yang benda baik, benda mulia, baca bismillah. Baca bismillah. Kelebihan dia ada. Maka dimasukkan dia akan neraka jahim. Ini kadang-kadang sebab dia ni tak amalkan bismillah. Bila tak amalkan bismillah ni, maksud dia tak jaga benda-benda yang Allah Ta'ala fardu, Allah Ta'ala larang. Penyebab bagi masuk neraka asal daripada bismillah ya. Orang nak amal bismillah ni bukan setakat baca, dia amalkan bismillah tu. Dalam bismillah tu ada nama Allah. Bila sebut Allah ni Tuhan, Tuhan dia mesti ada benda yang dia suruh, ada benda yang dia larang. Jadi hang buat benda yang dia suruh, hang tinggal benda yang masuk syurga. Tapi kalau hang buat benda yang dia larang hang buat, yang tu menyebabkan masuk neraka. Dalam bismillah tu lah. Kita baca, kaji, tengok. Dan demikianlah zakum, dan diminumkan, bukan demikian, dan diminumkan az-zakum dan hamim, ni makanan ahli neraka. Zakum ni buah yang berduri. Rahim ni, hamim ni air panas yang bergelegak. Minuman ahli neraka, bukan teh or ais. Mereka minum benda ni, gugur habis isi perut. Tiada jatuh sekali-kali yang demikian itu daripada engkau ya Karim. Maksud dia, orang yang duk amal bismillah, ikut sungguh peraturan ni, selamat sungguh.
Tapi kalau tak buat benda ni, tak selamat. Tu kata. Kata Amrun ibnu Ma'di Kariba. Nama dia pelik. Ma'di Kariba. Ni orang panggil ismul ladzi la yang sorry. Masa ngaji pondok. Isim yang tidak menerima tanwin. Ma'di Kariba. Dia tak boleh baca Ma'di Karibun, tak boleh. Ma'di Kariban, tak boleh. Dia boleh baca dua baris ya. Karibu, Kariba. B tak boleh. Itu ismul ladzi yang sorry. Macam Ahmadu, Ahmada. Ahmadi tak boleh. Melainkan dia jadi mudhaf ilaih, tu bincang lain lah. Cuma kalimah tu dia tidak menerima tanwin. Adamu ka Adamun. Hudun, Solihun. Ada kalimah nabi-nabi ni dia tak boleh terima baris dua. Dia kena baca satu sebab tu kalau Solihun, Adamun, itu dipanggil ajam. Arab. Kalau ajam bukan bahasa Arab, dia tak boleh berbaris dua. Yang ni pun kalau tak faham tak apa. Kan? Buat lagu mana? Cuma nak cerita Ma'di Kariba. Ma'di Kariba. Nama orang tu. Kan? Bukan Ma'di makan riba. Dia Ma'di Kariba. Dia dua kalimah tu. Dijadikan satu. Asal dia dua. Ma'di satu, Kariba satu. Kumpulkan jadi satu. Dia panggil ismul ladzi la yang sorry. Aduh. Kata Ma'di Kariba bagi Umaru. Yang ni pun tak boleh buat tanwin. Faham tak? Kena baca Umaru, Umara. Umari tak boleh. Tadi kata Amrun. Jadi kitab sebelah. Tengok bagi bawah tu. Muka surat 9 tu. Dia kata Amrun. Kan huruf Ain Mim Ra tu. Lepas tu dia bubuh huruf waw kan. Yang ni kena bubuh dua baris. Sebab tu dia bubuh waw. Kalau yang ni pula tak ada huruf waw. Umaru kan huruf sama. Cuma waw tak ada. Nampak tak tu? Tak nampak juga? Nampak tak apa? Kenapa yang ni tak ada waw? Yang ni isim yang tak boleh bubuh baris dua. Yang ada waw tu boleh baca baris dua. Boleh baca Amrin, Amrun, Amron. Yang ni Umaru ni tak boleh. Boleh baca Umaru, Umara. Umari macam kita sebut tadi lah, bila berlaku ada istilah mudhaf ilaih tu, dia akan boleh baca lah. Tapi asal dia baris dua tak boleh masuk. Kena baca Umaru. Umara. Nampak tak? Dia kata bagi Umar bin Khattabi. Dia macam Umarun. Salah Kalau nak buat baris satu tak apa. Yang ni kita nak i'rab jadi maf'ulun bih. Dia kata kat siapa? Kata bagi Sayyidina Umar. Kalau terjemah huruf Arab, bagi ni huruf jar. Bila huruf jar boleh tak terima baris bawah? Dia kena tengoklah mudhaf ilaih ke benda. Dia kata bagi Umar bin Khattab, Sayyidina Umar lah, radhiyallahu anhu, tiadakah aku khabar akan dikau dengan ajaib bismillahirrahmanirrahim. Kata Ma'di Kariba ni, Amrun bin Ma'di Kariba, dia jumpa Sayyidina Umar. Dia kata ke Sayyidina Umar, dia kata nak dak aku cerita kat hang benda pelik berlaku pada bismillahirrahmanirrahim ni. Amrun ni kata. Katanya kata Amrun, antara kami berjalan pada padang. Satu hari kami berjalan di kawasan padang. Kata Amrun. Ni dia duduk cerita kepada Sayyidina Umar ni. Maka tiba-tiba dengan satu mahligai yang amat teguh. Mahligai, banglo yang sangat hebat. Dan pada pintunya, pintu mahligai tu, seorang syekh, seorang tua yang duduk ia. Satu hari kami berjalan ramai-ramai sampai di satu padang, nampak banglo. Hebat banglo ni. Kemudian di pintu banglo tu ada seorang tua. Syekh ni mana orang tua yang duduk di pintu tu. Dia kata, dan ada padanya, pada syekh tadi, seorang jariah yang amat elok rupanya. Di tepi syekh tu pula, orang tua ni ada anak dara. Jariah ni hamba perempuan. Ada anak dara.
Anak dara ni pula comel lah, amat elok rupanya. Kalau bahasa kita, comel lah kan, lawa lah kan. Duduk tepi Syekh ni, anak jariah. Maka berkata aku, Amrun ni kata, bagi diriku. Bila dia tengok macam tu, dia pun kata dekat diri dia, dalam hati dia lah. Dia kata apa? Bunuh akan Syekh dan aku ambil akan jariah ni. Ni Amrun ni kata ni. Aku tahu ini cantik ni kan, sempoi ni, bunuh orang tua ni, ambil jariah dia. Dalam hati, mana tu? Dia bila dia tengok lagu tu, dia kata cantik ni, kita bunuh orang tua ni, kita ambil jariah dia. Ni Amrun ni sebelum dia Islam, dia jadi lagu tu. Ni dia cerita ke Sayyidina Umar zaman dia jahiliah dulu lah. Islam takkan nak bunuh buta lagu tu, betul tak? Kalau orang Islam mana boleh bunuh itu, melainkan 3 sebab kan, 3 sebab boleh tumpah darah orang. Okey, dia kata bunuh. Dan adalah aku laki kafir. Nampak? Lagi kafir. Aku tu masa tu belum Islam. Itu yang dia niat lagu tu. Kalau orang Islam ni tak boleh niat gitu, tak bagus lah. Tapi masa tu aku masih lagi kufur, kata Amrun ni. Maka aku hampir kepadanya, kepada Syekh tu. Aku pergi dekat dia, dan aku cabut akan pedangku. Memang dia nak buat sungguh ni. Main dengan markah ni, jangan main. Main dengan awet ni, cabut serban kan. Orang perempuan jangan main lah. Orang perempuan ni kadang-kadang cundang. Bahaya kan. Saya tahu lah pengalaman. Saya duduk pondok dulu kan, nyari-nyari berhenti pondok pasal markah ni pasal. Nampak dia nyari-nyari tu markah ni pasal. Markah pergi berhenti. Kita tak senang duduk kan. Dia macam nak berhenti tu. Mak tahu kata jaga mengaji ni ujian ada perempuan. Dahsyat tu perempuan dia punya ujian kan. Kita boleh berhenti mengaji tu. Duit boleh habis tu. Perempuan ni berapa ramai dah orang habis duit. Nampak? Mana perempuan ni? Bukan orang perempuan ni lah kan. Okey, tengok. Dia pun cabut pedang. Pasal apa ni? Pasal dia tengok jariah tu comel. Takkan dia nak ambil orang tua tu. Orang tua ni aku bunuh sebab anak dara tu, jariah tu comel. Dapat aku lah. Dia pun cabut pedang. Dan aku datang kepadanya, kepada Syekh tu. Aku cabut pedang pergi dekat dia. Maka tertawa ia pada mukaku. Syekh tu gelak. Gelak macam mana saya tak tahulah kan. Benda aku tak tahulah. Dia tengok kawan tu, dia gelak. Tak heran lah. Tu dia kata, tertawa ia pada mukaku. Maka berkata, engkau, dia kata, engkau tertawa-tawa atasku. Hang gelak pasal apa? Kawan tu marah, hang pasal dia gelak kan. Dia nak tikam ni. Orang tua tu boleh buat selamba rock, dia gelak. Mental ke apa kan? Dia kata gelak. Maka berkata ia bagiku, jika engkau kehendak kami beri makan akan dikau, dan jika engkau kehendak lalu pergi pada depanmu, pada hadapanmu, asal dia pada depanmu, mana pada hadapanmu, nak lalu je, kataku, maksud dia lah ni hampa ni mari ni nak minta makan ke ataupun nak lalu je. Dia tanya orang tua ni. Orang tua ni tanya dia. Kemudian kata, kataku tiada aku berkehendak makan dan tiada aku pergi. Aku bukan nak lalu, aku bukan nak makan. Kata hak Amrun ni lah, hak cabut pedang. Dia pergi kat orang tua tu gelak. Lepas tu dia kata gelak pasal apa? Orang tua tu kata, hampa mari ni nak minta makan ke? Nak minta minum ke? Ataupun hampa lalu je? Dia tanya. Amrun kata, tak, kami bukan nak makan, kami bukan nak minum, kami bukan nak lalu. Dia kata, dan berkehendak membunuh akan dikau. Aku ni main ni bukan nak makan lah, bukan nak minum lah, bukan nak lalu, aku nak bunuh lah. Kata Amrun ni dekat orang tua tu. Maka tertawa-tawa Syekh itu. Dia lagi gelak. Bila Amrun ni kata nak bunuh dia, dia boleh gelak lagi. Orang tua ni. Aku ingat waya ni. Tak waya pun pening. Orang nak bunuh kita, kita boleh gelak.
Satu, mungkin tak betul. Yang kedua, mungkin dia ni ada kekuatan nak mengalahkan orang ni. Sebab tu dia tak takut. Faham tak? Dia kata, nak bunuh aku, cak ayam aku, cak naga. Memang tak boleh bunuh. Tengok dia kata. Dan masuk ia Syekh ke dalam mahligai, maka dikeluar satu pedang yang terlebih besar daripada pedangku. Nah, ambil. Hang bawa pedang, duk acu-acu nak bunuh. Dia masuk dalam rumah dia mahligai tu, dia keluar keluar pedang besar lagi. Tu dia gelak. Mungkin dia gelak tengok pedang tu kecil. Dia kata, tak ni ya pedang. Mungkin lah. Tapi saya pernah tengok pedang besar. Tanya Ustaz Baran. Di Turki, besar gila pedang. Saya ingat orang yang angkat pedang tu mau besar mana aku tak tahu. Dia masa orang panggil apa? Perang salib. Pedang tu memang besar. Ish. Saya ingat pegang macam tu besar tu. Batang tu kita nak pegang pemegang tu. Kalau kita pegang macam ni kecil ni, nak pegang itu. Ada lebih lagi. Besar nak mampu. Macam mana dia angkat aku tak tahu. Besar betul pedang di Turki. Dalam cermin. Ambil gambar. Lepas tu bahaya juga ambil gambar ni. Sekali dia rampas handshot kita. Sebab tu kena pandai-pandai lah ambil gambar tu. Dia tak bagi. Masa kami pergi sebelum Covid lah. Kan? Dia Turki, pedang dia masuk. Patut dia gelak. Dan adalah ia Syekh ni berjalan kaki dan aku berkuda. Aku naik kuda pergi dekat, dia jalan kaki ya. Tengok hebat tak hebat Syekh ni. Dan aku kaum Arab. Aku ni orang Arab. Malu membunuh orang yang berkuda. Dan aku kaum Arab malu membunuh orang yang berkuda akan yang berjalan kaki. Maksud dia aku ni naik kuda, orang tua ni jalan kaki. Jadi perangai orang Arab, dia tak boleh bunuh orang jalan kaki, dia duduk atas kuda. Jadi malulah aku naik kuda bunuh orang tu ni. Dia turun nak bagi fair lah tu. Faham tak tu? Ini nampak tak fair pula. Dia naik kenderaan kawan duduk umpah. Dia turun. Maka kataku, nanti akan dikau. Nanti akan daku. Dia kata, hingga aku turun daripada kudaku. Maksud dia nak perang, nak lawan ni. Jadi dia duduk atas kuda. Jadi dia kata kat Syekh ni, Sa'nah, beri saya turun dulu. Gentle kat dia ni pun. Amrun ni. Ingat Cak Ayam Amrun ni. Hebat tak? Kan? Dia turun. Maka aku turun daripada kudaku. Maka berhempasku dengan dia. Lawan lah. Aku dengan Syekh tadi tu. Maka menggerakkan dua bibir mulutnya. Mulut Syekh tu. Dia baca apa tu di bibir. Nampaklah. Dan membaca sesuatu. Kemudian kemudian direbahkan daku. Lepas pada dia baca-baca tu, dia rebah aku pula. Maksud dia berjaya mengalahkan aku. Dan duduk ia atas dadaku. Syekh tadi. Asal dia lawan. Ini orang tua lawan orang muda. Tengah-tengah duduk lawan, dia nampak bibir Syekh tu bergerak. Duk baca apa pun tak tahu. Tiba-tiba bila baca ada kekuatan. Syekh ni kilah-kilah ni. Jatuh kita. Kawan tu Amrun tu, dia duduk atas dada Amrun tu. Syekh tu. Maka memegang ia akan janggutku. Syekh ni tarik janggut. Nampak? Dan berkata bagi jariahnya, bawa olehmu sikin aku. Aku sembelih akan dia. Ni, orang tua ni pegang janggut. Dia kata ni, pembantu dia hak perempuan hak comel dia. Dia kata pergi ambil pisau, sikin pisau. Dia ambil pisau, aku nak sembelih lagi. Nak sembelih akan dia akan pemuda Amrun ni lah. Ni dia duduk cerita kepada Saidina Umar ni. Maka mendatangkan sikin. Jariah tu pun pergi ambil lah pisau. Maka ditaruh pada halkumku. Syekh ni pun ambil pisau daripada jariah, letak di tengkokku. Kata Amrun ni. Maka kataku, ampun olehmu akan daku. Sorry. I'm sorry. Minta maaf lah. Minta ampun. Maka berkata ia, aku ampun akan dikau. Aku maafkan hang. Kata Syekh tu. Maka berkata ia, jika berkehendak kepada makanan, kami beri makanan. Dan jika tiada, maka pergi engkau. Hang lalu sini, kalau nak makanan, kami beri makanan. Kalau tak mau, lalu je lah.
Dia kata dekat Amrun ni, Amrun dah kalah ni, minta maaf dah. Nampak tak? Pergi engkau, maka berpaling aku, dan tiada aku jawab akan dia sesuatu kerana malu aku. Jadi bila Syekh tu kata kat aku macam tu, kalau nak makan, habaq nak makan, saya bagi. Kalau nak tumpang lalulah. Amrun ni tak cakap apa, senyap. Pasal apa? Malu. Kalah dengan orang tua. Dia pun pusing ke belakang kan. Malu aku, dia kata. Mana dia pula dah. Okey. Maka berjalanku sedikit. Aku pun berjalan sikit. Maka aku balik kepadanya. Patah balik. Balik kepadanya, kepada Syekh, dan aku berhempas dengan dia. Lawan balik. Haram sungguh. Syekh tu dah lepas dia dah, Amrun ni. Dia pun jalan sikit. Dia kata tak puas hati, haram ni Pusing balik, lawan lagi sekali. Maka digerakkan dua bibirnya. Macam tadi juga. Dia baca sesuatu di bibir, gerak bibir, dan merebah ia Syekh akan daku, dan duduk ia atas dadaku. Kemudian dadaku. Kemudian kataku, maafkan olehmu akan daku. Kali kedua. Lawan kalah juga. Lepas tu dia kata, Syekh, maaf lah, I'm sorry lah. I'm sorry too. Tadi one kan? I'm sorry too. Saya minta maaf kali kedua lah. Kan? Kemudian aku maaf, dia kata, maafkan olehmu akan daku. Katanya, aku maafkan. Syekh ni pun bagus. Tak apalah, aku maafkan. Kemudian kata ia, jika berkehendak akan makanan, aku beri. Dan jika tiada, maka pergi engkau. Syekh ni pun kata lagi, kalau nak makanan, habaq. Kalau tak mau, jalanlah. Maka pergilah aku, maka berjalan aku sedikit, maka aku berhempas pula dengan dia. La ilaha illallah. Ketegak sungguh dia ni. Syekh tu dah bagi peluang dua kali dia pergi depan sikit, patah balik. Lawan lagi. Haram sungguh. Kalau bahasa kita lah dia ni tak faham sungguh. Maka menggerakkan dua bibir mulutnya dan merebahkan daku, dan duduk ia atas dadaku. Dia kata, dadaku, maka berkata, maaf olehmu akan daku. Minta maaf pula. Kalau kita macam mana? Pakai kenal tergoyah lah. Tak ada maaf dah 3 kali. Hang gila ke apa? Tengoklah. Kata Syekh ni tiada. Kali ni dak lah. Faham tak? Kali pertama kawan tu minta maaf, Syekh kata tak apa, saya maafkan. Kali kedua Syekh pun maafkan. Kali ketiga Syekh kata apa? Tiada. Orang tua ni kata sorry. I'm sorry. Melainkan dengan syarat. Kalau hang nak bagi aku maafkan hang, memang tak dapatlah. Tetapi ada syarat. Bahawa aku cukurkan kepala engkau. Syekh ni kata, lah ni hang nak minta maaf, memang tak dapat. Tapi kalau hang bagi aku cukur kepala hang, okey, maaf diterima. Syekh ni boleh tahan juga, Syekh ni kan. Maka kataku, cukur olehmu kepalaku. Tak apalah, dah nak buat macam mana nak selamat ni, kita titam pisau lah. Okey, tak apalah, cukur pun cukur lah. Dan maafkan olehmu akan daku. Bila hang dah cukur, aku bagi cukur, hang maafkan aku lah. Maka dicukurkan kepalaku. Cukur betul dia nak sangat kan, nak lawan dengan Syekh ni. Dan jadilah aku hambanya. Rupanya lagu ni. Orang dulu bila cukur rambut botak, jadi hamba tu. Saya pernah tengok satu filem. Filem Mak Saleh. Saya tengok, bila dia tangkap kawan ni, dia cukur rambut, bermakna kawan ni kena ikut perintah dia dah. Rupanya dia ambil ni. Tahu saya. Patutlah ni kaedah orang Arab. Nampak untung membaca no. Tidak saya pun tak tahu. Lama dah tinggal. Jaga Hikmah, jangan bagi orang cukur kepala. Dia hamba lah. Kan pegang, hamba aku. Ni dia cukur ni bermakna jadi hamba dia. Gitu. Tengok dia kata, kerana ni bahawasanya daripada adat Arab, kebiasaan orang Arab, bahawa apabila Allah, makna kalah seseorang laki-laki,
bagi seorang laki-laki yang lainlah, dan tiada diterimanya dicukurkan kepalanya dan dilepaskan jalannya. Maksud dia kebiasaan orang Arab, bila berlawan, orang kalah ni tak terima kekalahan dia, orang Arab akan cukur kepala. Tak terima tu. Ni kaedah dia. Kan tadi dia nak lawan lagi kan sampai 3 kali. Patutnya lepas dah dia. Sampai 3 kali nak lawan juga. Kena. Nampak? Maka jadilah ia hamba baginya. Nampak tu? Tu kaedah orang Arab, kebiasaan orang Arab. Hang berlawan 2 orang, orang yang kita lawan tu kalah. Nak beri dia jadi hamba kita, cukur kepala dah. Dia akan khidmat kat kita. Ni kaedah orang Arab. Tapi kita di Malaysia buat lagu tu dah. Macam kita pondok kan, cukur rambut botak kan. Jadi anak murid Tok Guru lah. Tok Guru suruh apa buat lah. Macam tu lah. Memang kaedah Arab, adat orang Arab. Okey, dia pun jadi tak apa. Duduklah aku berkhidmat akan dia beberapa hari. Kemudian kataku baginya, bagi Syekh, penghuluku, aku orang muda dan engkau seorang tua, maka engkau rebahkan daku, dan bahwasanya aku ketahui engkau tiada kuasa atasku, melainkan bahwasanya aku lihat engkau gerakkan 2 bibir mulut engkau, maka aku ketahui bahwasanya engkau membaca sesuatu, maka jadi menang engkau atasku dengan demikian bacaannya engkau. Boleh faham tak? Jadi dia dah jadi khidmat dah, jadi hamba kawan tu. Lama berapa hari jadi hamba, lalas sekali dia tanya. Dia kata ni Tok Mulu, bos. Kan? Sepatutnya bos tak boleh lawan dengan saya. Saya ni orang muda, bos tu orang tua lah. Patutnya tenaga saya lebih kuat daripada tenaga bos. Tak? Tapi pasal apa bos boleh kalah saya? Sebab saya nampak bos ni baca sesuatu. Bila baca sesuatu baru boleh menang dengan saya. Dia nak tanya tu, bacaan apa? Ni bacaan apa yang bos baca tu? Khabarkan olehmu apa yang engkau baca. Maka katanya, tiada. Aku ajar akan dikau, melainkan atas syarat. Sama. Tadi syarat juga cukur rambut. Lah ni pun kalau nak aku cerita ke hang, melainkan ada syarat. Baru aku ajak hang. Dia kata apa? Syarat bahawa engkau Islam, kemudian aku merdekakan dikau. Syarat ni mudah je. Hang kena masuk Islam. Bila hang masuk Islam, aku akan cerita ayat tu, dan aku akan lepaskan hang. Kata orang tua ni. Ini cara dia dakwah dia. Maka kataku bahkan, okey, setuju. Dia kata, akan perbuat demikian itu. Mana aku akan masuk Islam. Maka katanya, tiap-tiap adalah aku mengkosak, hendak berhempas dengan seseorang, aku baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja. Setiap kali kalau orang nak buat aku bukan nak buat dia, tapi orang tu nak buat aku. Macam pemuda ni lah, macam Amrun ni. Jadi aku akan baca Bismillah. Kata Umar, kata Amrun, bukan Umar. Kata Amrun, ada huruf waw. Kata Amrun, maka aku Islam atas 2 tangannya, tangan Syekh ni. Aku masuk Islam dengan 2 tangan ni. Kemudian hidup ia beberapa hari, kemudian maka mati ia. Lepas pada aku masuk Islam di tangan dia, tak lama dia mati. Maka aku pesakakan hartanya, maka aku berkahwin dengan anaknya. Inilah yang nyata bagiku daripada berkat Bismillahirrahmanirrahim. Amrun tu kata, daripada aku ni orang tak beriman jadi beriman dengan sebab Bismillah je. Nampak tak tu? Dan aku dapat harta, pak mentua aku kaya. Nampak tak? Berkat Bismillah. Ni dia cerita kepada Saidina Umar, macam mana keberkatan Bismillah yang aku dapat. Ni cerita dia lah ni. Dia kata kerana Bismillah tu aku dapat semua. Harta dapat, anak dara pakcik tu aku dapat. Pakcik tu bagi harta kat aku pula. Aku mempersakai semua harta dia. Banglo. Selamat beramal Allahumma ja'alna min ahli Bismillahirrahmanirrahim wa min ummati Muhammadin ya Karim. Amin ya rabbal alamin. Ni doa dia. Dia kata, ya Allah, jadikan kami ni yang mengaji kitab dia ni, ataupun semua adik-beradik kami ni, ahli, daripada ahli yang rajin baca Bismillahirrahmanirrahim, dan daripada umat Muhammad, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Karim, wahai Tuhan yang amat pemurah. Habis.
cerita tentang bismillah. Jadi insya-Allah kita akan sambung nanti babul mahabbah, bab cinta, bab awek-awek ni. Mahabbah ni makna dia kasih kepada Allah. Wallahu a'lam.